Okay, so hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita akan continue lagi dengan subtopik yang terakhir, iaitu apakah sudut dongak dan sudut tunduk. Okay, so ini kita punya standard pembelajaran kita. Kita nak mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar kita. Okay, so sudut dongak dengan sudut tunduk. Okay, so Cikgu revise balik. Okay, word in English. Okay, ni extra info. Okay, sudut dongak ni dalam English kita panggil angle of elevation. Okay, yang ni kita panggil sudut dongak. Okay, kalau sudut tunduk kita panggil angle of depression. Okay, so ini in English lah, ni extra knowledge untuk kamu. Okay, so dalam bahasa Melayu kita akan guna sudut dongak dan sudut tunduk. Kalau English kita panggil angle of elevation dan angle of depression. Okay, so konsep sudut adalah sangat penting dalam bidang ukur tanah. Okay, kadang-kadang kan kamu nampak tak orang ni dengan yang orang tu panggil tripod ni kan. Ni kamu akan jumpa kalau contoh dia nak ukur jalan raya ke apa kan. Kamu akan nampak ni, orang ni dekat jalan raya ke apa ke. Sebab mereka ni penting sebab mereka nak ukur menggunakan sudut untuk menentukan jarak. Okay, so antara sudut yang diukur adalah sudut dongak dan sudut tunduk. Okay, so nanti kamu akan tahu lah apa yang sudut dongak itu dan apa sudut tunduk. Okay, so cuba tengok kat sini contoh situasi kan. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatan dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okay, so tengok dekat sini keyword dia ialah, keyword dia sudut antara arah penglihatan dengan garis mengufuk. Okay, sudut antara kita punya garis mengufuk ni dengan mata kita nampak dekat atas ni. Okay, yang A ni kita panggil dia sebagai sudut dongak. Okay, sudut A ialah sudut dongak. Okay, so make sure sebelum kalau kamu nak jawab, kamu kena buat dulu garis mengufuk tu. Lepas tu kita tengok mata kita tu dekat dengan objek tu. Lepas tu di antara kita punya penglihatan dengan garis mengufuk tu, barulah kita boleh namakan dia sebagai sudut dongak. Okay, so katakanlah cikgu ada mata dekat sini. Okay, ni mata kita kan. Mata kita ni adalah arah penglihatan kita lah. Lepas tu dia selari dengan ni, kita panggil dia garis mengufuk. Okay, lepas tu kita ada objek dekat sini. Okay, lepas tu mata kita ni nampak yang objek ni. Okay, ini adalah arah penglihatan kita. Okay, lepas tu yang ni garis mengufuk. Okay, lepas tu ini garis menegak lah kan. Sebab dia negak kat atas. Lepas tu di antara yang kita nampak dengan garis mengufuk ni, okay, ini yang A ni kita panggil dia sebagai sudut dongak. Okay, sudut dongak. Okay, so ini kita panggil dia sebagai sudut dongak. Okay, so make sure arah penglihatan di antara arah penglihatan dengan sudut dengan garis mengufuk ni, ini adalah sudut dongak. Okay, jangan confuse. Lepas tu kita tengok pula kedua. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, okay, yang tadi tinggi, ni lebih rendah, sudut antara arah penglihatan dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Okay, cuba tengok kat sini, ni mata kan. Okay, katakanlah ni cikgu ada mata kat sini, ni mata orang ni, mata perempuan ni, okay, ataupun mata budak perempuan ni. Okay, so mata dia macam ni kan. Okay, lepas tu dia nampak dekat bawah ni macam ada seekor kucing. Okay, dia tengok seekor kucing. So ini yang garis solid ni ataupun garis yang berdebar ni kita panggil arah penglihatan kita. Okay, lepas tu yang putus-putus ni adalah garis mengufuk. Okay, so di antara garis mengufuk dengan arah penglihatan kita ni, ini yang B ni kita panggil dia sebagai sudut tunduk. Sudut tunduk. Okay, so make sure tolong faham betul-betul. Okay, katakanlah cikgu ada mata dekat sini. Okay, cikgu ada mata kat sini. Lepas tu cikgu ada bunga kat sini. Cikgu ada bunga. Okay, cikgu ada bunga. Lepas tu mata kita ni nampak bunga ni. Ini kita panggil dia sebagai arah penglihatan kita. Lepas tu yang selari dengan mata ini. Okay, ini kita panggil dia sebagai garis mengufuk. Okay, garis mengufuk.
Okey, so di antara garis mengufuk dengan arah penglihatan kita ni, ini ada satu sudut. So sudut ni kita panggil dia sebagai sudut tunduk. Okey. So make sure tolong faham betul-betul, jangan confuse antara sudut tunduk dan sudut dongak. Sudut dongak ni selalunya kita tengok objek tu di atas, okey, ataupun lebih tinggi. Kalau sudut tunduk, objek tu di bawah. Okey, so macam logik lah kan. Sudut atas kita dongak kepala kita. Kalau sudut tunduk, kita tundukkan kepala kita ataupun kita tundukkan arah penglihatan kita. Okey. So kamu fahamkan betul-betul dahulu yang tu sebelum kita masuk contoh 14. Okay, so contoh 14 ni, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi. Okay, so Umi berada di atas, Devi berada di bawah. Di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Okay, lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Okay, so kalau macam ni dalam exam, kalau kamu nak lukis, make sure kamu kena faham dia punya keyword dia ataupun kata kunci. Okay, kata kunci yang kita nak guna dekat sini adalah dari Devi. Kalau lepas perkataan dari ni, okay, mata kita kamu kena lukis mata tu dekat selepas perkataan dari. Okay, so sekarang ni dari Devi. So mata kita ni berada di Devi. So kamu lukis mata dekat sini. Okay, lukis mata dekat sini. Okay, so kamu nak tengok Umi kan? Sebab kita nak tengok sudut dongak Umi dari Devi. So mata kita ni berada di Devi. Okay, so Devi berada di bawah. Dia nak tengok Umi kan? So kamu lukis arah penglihatan kamu. Okay, so lukis arah penglihatan kamu. Okay, lepas tu lukis dia punya jarak, orang kata apa? Jarak garis mengufuk ni. Okay, garis mengufuk ni. Make sure 90 degree ataupun 90 darjah kat sini. Okay, ni buat petak kat sini. Okay, so ini kita panggil dia sebagai garis mengufuk. Okay, so cikgu guna kat sini, garis mengufuk. Okay, so mengufuk ni dia kena 90 degree dengan garis tegak ni. Okay, so arah penglihatan kita dengan garis mengufuk ni, okay, ada satu sudut. So sudut ni kita panggil dia sebagai sudut dongak. Okay, sudut dongak kamu kena label dengan A sebab soalan suruh label dengan A. So sudut dongak, okay, sudut dongak berada di antara arah penglihatan dengan garis mengufuk. Okay, dan objek kita ni ataupun Umi kita ni berada di atas. Bila berada di atas, mata kita ni dekat bawah. Okay, bila mata kita dekat bawah, mata kita tengok atas, automatik kamu akan dapat sudut dongak. Okay, so ini kita panggil dia sebagai sudut dongak. Okay, so cuba kamu buat yang B pula. Okay, B ni sudut B yang mewakili, okay, cikgu guna warna hijau. Sudut B yang mewakili sudut tunduk. Okay, sudut tunduk Devi dari Umi. Okay, so sekarang ni, okay, sekarang ni kita nak buat sudut tunduk daripada Umi ni tengok Devi. Okay, so mata kita akan berada dekat Umi. Sebab apa berada dekat Umi? Sebab lepas perkataan dari ada Umi. So Umi ni mata kamu lukis mata kamu kat sini. Okay, so mata kamu kat sini. Kamu tengok mata kamu daripada Umi. Okay, so Umi ni tengok Devi. Bila tengok Devi, Umi ni berada, Devi ni berada di bawah Umi kan? Okay, katakanlah ni Devi ni berada tingkat 1, Umi berada tingkat 3. So Umi ni tengok dekat bawah. Bila tengok dekat bawah, ini kita panggil dia sebagai sudut tunduk. Okay, so first kali apa kamu perlu buat? Okay, kamu buat garis mengufuk. Okay, buat garis mengufuk. Garis mengufuk. Okay, lepas tu ini arah penglihatan kita. Okay, arah penglihatan dari mata Umi. Nampak Devi. Okay, so dia turun ke bawah. Macam mata kita akan ke bawah macam tu. Lepas tu, yang ni jangan lupa buat. Okay, garis tegak ni 90 degree macam ni. Okay, so sudut dia berada dekat mana? Sudut dia berada dekat sini. Sebab definisi tadi, garis mengufuk dan di antara dengan arah penglihatan kita ni adalah sudut tunduk. So sudut tunduk kamu label B. Okay, so itu untuk contoh 14. Okay, so ini apa yang cikgu lukis. Jom kita tengok macam mana buku teks lukis. Okay, so tadi kan cikgu ada soalan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. So bila dari Devi, kamu buat mata dekat Devi.
Okay, sebab dia kata dari Devi. So, keyword kita ialah dari Devi. Okay, so lepas perkataan dari ni, lukis mata kat sini. Okay, so mata kita ni tengok Umi. So, bila tengok Umi dekat atas kan? Bila tengok dekat atas, okay, so kita akan dapat sudut dongak. Okay, so lepas tu buat satu garis mengufuk macam ni. Buat satu garis mengufuk macam ni. Garis mengufuk, so arah penglihatan di antara dengan garis mengufuk kita akan dapat sudut dongak. Okay, yang ni pula dari Umi. Keyword dia dari Umi. So, kamu lukis mata dekat Umi. Okay, lukis dekat mata ke Umi. So, Umi ni tengok Devi dekat bawah kan. Umi tengok Devi. Okay. Lepas tu, jangan lupa buat garis mengufuk. Okay, buat garis mengufuk macam ni. Okay, lepas tu arah penglihatan. Lepas tu, garis mengufuk berada di garis sudut tunduk berada di antara garis mengufuk dengan arah penglihatan. Okay, so ini sudut dongak dan sudut tunduk. Okay. So nanti kalau kamu nak lukis pun kamu faham. Okay, so first kali kamu lukis mata berada dekat mana. Kedudukan tu lepas perkataan dari. Okay, cikgu buat keyword kat sini. Cikgu buat kat slide sebelah. Okay, so first kali macam mana kita nak buat. Keyword dia ialah perkataan dari. Okay, so lepas perkataan dari tu kan. Kamu buat simbol mata. Okay, buat simbol mata macam ni. Okay, buat simbol mata. Lepas tu tengok. Objek kita tu berada di mana. Okay, kedudukan objek. Kedudukan objek tu kita nak tengok lah kedudukan objek tu. Okay, sekala lah objek tu berada di atas, lukislah arah penglihatan dekat atas. Okay, lepas tu lukis arah penglihatan. Okay, arah penglihatan tu kamu boleh buat garis solid lah macam ni. Garis arah penglihatan. Okay, lepas tu yang keempat, kamu kena buat garis mengufuk. Okay, garis mengufuk buat garis putus-putus. Okay, garis mengufuk buat garis putus-putus macam ni. Okay, lepas tu step yang terakhir, namakan sudut. Okay, namakan sudut. Sudut ni tak kisahlah, sudut ni depends pada kedudukan objek lah. Kalau berada di atas, kita panggil sudut dongak. Okay, kalau berada di bawah, sudut tunduk. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Nanti kalau tak faham, boleh tanya dalam kelas. Okay.